neraka. Begitulah sebaliknya. Daripada umur mukmin, umur Aisyah, Abdullah Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengadakan sesuatu yang dalam urusan kita ini yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari riwayat Muslim ada hadis lain berbunyi, barang siapa mengerjakan sesuatu amalan yang tidak ada asal usulnya dengan agama kita, maka ia ini tertolak. Jadi pokok perbincangan pada hadis ini larangan mengadakan dalam urusan agama. Pertama dalam ibadah. Sesuatu yang dibolehkan melakukan dalam ibadah tertentu tidak semestinya boleh dilakukan dalam ibadah lain pula. Ibadah yang langsung tidak syar'i seperti hiburan dan tarian tidak diterima Allah, bahkan ditutup pintu taubahnya. Menukuk tambah dan ibadah yang disyariahkan seperti tambah rakaat dalam solat fardu, wudu empat, sedangkan kita biasa disunatkan dengan 3 kali saja. Mengurangkan sesuatu yang disyariatkan, dan ini kurangkan rakaat dalam solat. Dalam muamalat, akad yang dilarang oleh syarak. Barang yang hendak diakad tidak halal. Nikah dengan mahram. Akad pada barang yang diharamkan. Arak seperti arak dan bangkai. Akad yang menyebabkan berlakunya zalim pada pihak sebelah pihak. Ini menikahkan anak perempuan tanpa izinnya. Jadi pengajaran pada hadis tersebut di atas, Islam adalah agama yang sempurna, dasar dan prinsipnya. Dia tidak perlu ditokok tambah lagi. Sebarang tokok tambah, ubah suai atau pengurangan yang bertentangan dengan usul agama adalah bid'ah yang diharamkan, yang ditolak dan sesat. Yang dimaksudkan dengan bid'ah ialah segala perkara yang tidak berdasarkan usul agama. Seumpama mereka mencipta cara beribadah tertentu, seperti cara sembahyang yang baru, cara keagamaan baru dan sebagainya. Setiap Muslim mestilah menjauhkan diri pada terjebak dalam perbuatan bid'ah sesat, kerana ia boleh membawa kepada kehancuran agama, diri, dan setengahnya pula membawa kepada kufur. Cukuplah baginya berpegang teguh dengan apa yang telah dibawakan oleh Rasulullah SAW demi menjamin kesejahteraan agama. Jadi begitu sajalah sedikit perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk manfaat di saya dan sahabat-sahabat PMJ yang hadir pada malam ini. Jadi saya serahkan seterusnya kepada Encik Pengurusi Majlis. Sudah. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Zakaria atas hadis Sabda Imam Nawawi, yang mana Tuan Zakaria menceritakan tentang proses kejadian secara bertingkat. Baiklah, jadi antara pelajaran yang kita boleh dapat daripada proses tadi adalah kejadian masa yang sangat unik ni sebenarnya dapat meminda manusia tentang kekuasaan Allah dan dapat mendorong manusia untuk mengetahui bahawa kekuasaan Allah itu sangat-sangat hebat. Baiklah, semoga ilmu pada malam ini yang dikongsi sebentar tadi dapat dimanfaatkan dan juga disampaikan kepada mereka yang tidak berkesempatan untuk hadir pada malam ini. Baiklah, saya terus kepada agenda seterusnya, iaitu perkongsian daripada Coach Suraini untuk menyampaikan perkongsian beliau yang bertajuk Mindful Eating for Peak Performance. Jadi dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Okey, boleh dengar tak suara saya? Boleh. Boleh. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam semua. So, kita ada lebih kurang 9 orang malam ni. Alhamdulillah. Saya ingatkan 9.30 dah tercepat. Okey, tak apa. Pertama sekali, saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada penganjur Kak Yan dan juga tim atas peluang yang diberikan
So saya nak buat disclaimer lah awal-awal. Saya bukan ustazah. Saya bukan nak mengajar. Apa yang saya nak share adalah satu perkara yang saya dah buat, yang saya dah experience lebih kurang dalam 20 tahun lebih lah as a nutritionist. So kalau ada mana salah, mungkin ada yang lebih baik, mohon untuk kita sharing lah. Okay, so saya akan share screen. Sekejap ya. Boleh nampak skrin tak? Nampak. Terima kasih. Sebenarnya kan saya tak berapa suka kalau apa tu bercakap dengan nama, tak ada suara, tak ada muka. Alright. So macam tak bersemangat. Boleh tak nak minta tolong bukakan kamera kalau boleh lah. So kita boleh saya nak tengok siapa yang join kan. Orang kata apa tak kenal tak cinta kan. So kalau kita nampak tu mungkin rasa lebih seronok lah. Kak Yan. Okay. So topik yang saya nak share adalah mindful eating for peak performance. Saya rasa malam ni kita ramai yang ada kat sini adalah rakan-rakan daripada trainerpreneur dan juga rakan-rakan saya daripada usahawan lah. Dan saya rasa ada juga coach saya kat sini malam ni. Tengok. Ada coach daripada Akal Digital. Coach kejap coach, ni daripada untuk PMJ coach. Pertubuhan Kak. Ekonomi Muslim Johor. Oh, okay. Okay. Tak apalah, whatever it is, siapa pun anda, terima kasih kerana join untuk malam ni. Alright, so mindful eating, mindful eating ni satu konsep yang kita rasa barulah, tapi saya nak apa yang saya share malam ni perhatikan dan juga mungkin ambil mana yang baiklah. Alright, okay, so sebelum tu sedikit sebanyak tentang diri saya lah. Alright, saya Suraini Wahab. Saya punya qualification adalah Nutrition and Community Health. Memang bidang saya adalah kesihatan komuniti. So ramai orang confuse nutrition, dietitian, clinical nutrition kan. So dietitian ni somebody yang dekat hospital lah, alright. Community health adalah memang banyak terlibat dengan community. So kita akan tengok dari sudut community at large lah. Pengalaman saya selama 24 tahun bergelar sebagai seorang pakar pemakanan atau nutritionist, 10 tahun di Kementerian Kesihatan Malaysia. Selain daripada itu, saya juga adalah seorang certified NLP coach, NLP practitioner, timeline therapy practitioner, hypnotherapist practitioner dan sebagainya. Okey, saya tak nak cerita panjang lebar, just Google je nama saya. InsyaAllah banyak yang anda akan jumpa lah tentang pengalaman dan juga apa saya punya fieldwork yang saya buat lah. Alright. Okey. So, saya nak, boleh tak kita berkomunikasi? Saya nak tanyalah, anda semua tahu tak apa masalah berkaitan pemakanan yang kita sedang alami sekarang? Boleh type? Kalau tak nak jawab, boleh je typekan dekat chat. Kalau nak berkomunikasi pun lagi bagus. Ada ke yang nak menjawab? Ada. Banyak Ada. kawan. Apa masalahnya? Masalah makan lebih. Masalah makan lebih. So, kaitan dia dengan pemakanan kita? Apabila makan lebih? Bila makan lebih, dia cepat ngantuk. Lepas tu tidur. Lepas tu badan besar. Okey lagi, cuba tengok apa jawapan. Ada tak yang tulis jawapan? Dekat yang type. Kalori terlebih. Okey, makan berlebihan, makan banyaklah kalori terlebih. Wah, ni dah pandai ni kalori tu. Okey, apakah masalah yang pemakanan yang kita hadapi? So, Kak Yang cakap, kita ada masalah makan banyak. So, bila makan banyak, penat, ngantuk, tak boleh buat kerja, berat badan berlebihan, dan seterusnya ada masalah kesihatan lah. Alright. So, selain daripada tu, okay, soalan yang kedua, saya nak, apakah faktor penyebab? Apa dia faktor penyebab pada masalah ni?
Boleh tak share? Tadi kan dah cakap berat badan berlebihan, penyakit kan, obesity. So apa faktor penyebab dia? Tahu tak? Penyebab makan lebih sebab tak makan ikut time. Okey, tak makan ikut time. Kak Ayah seorang je ke? Yang lain mana? Apa Ni, dia bagi Kurang top ilmu, kurang ilmu. malam ni. Kurang ilmu, Sharing. selera yang terlebih, kurang ilmu. Okey. Faktor penyebab berlakunya masalah kesihatan berkaitan pemakanan. Okey. Rasa-rasa ni lah, makanan yang macam mana yang boleh menyebabkan berat badan berlebihan? Okey, ada Puan Juwita angkat tangan. Silakan. Alah, tak tekan tu. Buka mic. Nektar, unmute Nektar. Unmute. Nektar unmute. Sekejap saya tuliskan unmute. Okay. Nektar tekan mikrofon. Nektar, mikrofon. Tekan unmute, tak dengar. High calorie dari yang diperlukan oleh badan. Okey. Betul. Lagi? Puan Juwita, tekan mikrofon tu. Saya tengok banyak benda Puan Juwita nak cakap tu. Saya suka. Tapi saya selalu makan yang Nektar jual. So dia jual kerepek. Apa Nektar ni? Calorie in lebih dari calorie out. Puan Nozaini. Wow, ni dah level-level high ni. Calorie in, calorie out ni. Alright, lagi? Ada lagi tak jawapan lain? Ada lagi tak jawapan lain? Kenapa berlaku? Apa faktor yang menyebabkan berlaku masalah kesihatan tadi yang berkaitan dengan pemakanan? Mana? Makanan tak berkhasiat. Makanan tak berkhasiat. Jawab tadi Cik Zakaria ke? Makanan tak berkhasiat. Okey. Lagi? Makanan Puan berlemak. Zat suka makan tempe. Okey, makanan berlemak tinggi. So, okey. Lagi saya tengok jawapannya. Terjadinya lemak tepu. Wow, okey. So, apa yang saya dapat simpulkan lah. So, pertama sebenarnya kita tahu apa masalah berkaitan dengan masalah pemakanan. Betul tak? Kita faham lah sebenarnya daripada makanan tu banyak masalah berlaku sekiranya pertama kita ambil kalori in banyak, kalori out kurang. Makanan yang tak berkhasiat, makanan yang tinggi lemak tepu, makanan yang high kalori. So dari segi pengetahuan lah, dari segi pengetahuan ni sebenarnya ramai orang tahu. Dan ramai sebenarnya tahu pun apa punca masalah kita ni. Kalau gemuk tu, kalau ada masalah berlebihan berat badan tu, of course lah makan banyak, kurang exercise. So, apa yang saya nak share dekat sini adalah dari segi ilmu mostly awareness, kita dah faham dah. Tetapi kenapa masalah ini masih lagi berlaku dan kenapa masalah berkaitan dengan berlebihan berat badan, masalah penyakit ni semakin hari semakin meningkat lah. Alright, kalau kita tengok data statistik tu, masalah daripada NHMS, National Health Mobility Survey, memang every time bila buat kajian je, dia naik, dapat data tak menurun lah. Okay. So soalan saya yang terakhir, saya nak you jawab semua dengan jujur. Boleh tak jawab dengan jujur? Okay. Kenapa kita makan sebenarnya? Boleh jawab tak? Sebab nak tenaga. Okey. Nak tenaga. Lagi yang lain? Kenapa makan? Apa Tiba waktu makan. Tiba waktu makan. Okey. Sebab Tiba makanan waktu makan. aku. Perut dah lapar. Nur Fauzi. Keperluan untuk hidup. Okey. Intan Azmi. Keperluan hidup. Alhamdulillah. Untuk tenaga untuk hidup. Okey. Lagi. Biasanya kita makan untuk hidup lah. Alright. So yang lain ada tak? Kenapa makan? Sebab sedap. Sebab sedap. Sebab makanan tu ada depan mata. Sebab orang belanja, Kak Yan. Sebab laki suruh. Sebab
So banyak sebenarnya faktor yang kita makan lah. Alright, so kalau tanya kenapa saya makan, oh jawapan kita mesti, oh tidak dapat tenaga. Kita makan untuk hidup. So itu adalah jawapan klise lah, standard. Tapi betul ke kita makan untuk hidup? Betul ke kita makan untuk dapat tenaga? Okay. So, orang tadi tak ramai orang kan, saya buat disclaimer lagi sekali lah. Saya bukan ustazah, saya adalah nutritionist dan apa yang saya share adalah daripada pengetahuan saya dan pengalaman saya selama 24 tahun dalam bidang pemakanan dan as a nutritionist. Alright. So pertama adalah apa yang saya nak share dari sudut kita lihat sedikit lah kita lihat sedikit dari sudut perspektif fikah. Okey, pemeliharaan kesihatan diri adalah fardu ain bagi setiap orang. Jadi kita wajib untuk memelihara kesihatan diri dan tubuh kita adalah amanah yang kita perlu jaga dan kita dipertanggungjawabkan. Okey, so apa yang ada dalam tubuh, pernah tak kita fikir sebenarnya kita makan ni untuk siapa dan untuk apa? So apa yang ada di dalam tubuh badan kita, kalau kita lihatlah ikut sains, kita ada 100 trillion sel, kita ada 200 jenis sel dan kita ada 3.3 billion genetic letters. Ada yang kata 6.4, ada yang kata 3.2. Alright, so sebenarnya kita adalah apa yang kita makan. Alright, saya rasa semua orang faham kan kita adalah apa yang kita makan. Tapi kita macam kurang penghayatan. Kita adalah apa yang kita makan. Okey, kita adalah apa yang kita makan. Tapi kalau kita faham tubuh kita ini, inilah yang kita perlukan. Inilah yang apabila kita makan sebenarnya ini yang sedang kita bina. Alright, so ada satu kajian dari sudut pemakanan lah kita ada namanya nutrigenomic, iaitu bagaimana makanan sebenarnya boleh mempengaruhi DNA. Apa yang kita makan boleh mempengaruhi, boleh menyebabkan DNA kita berubah, boleh alter kita punya DNA. Dan kajian juga menunjukkan bahawa alright, apa yang kita makan sebenarnya efek dia bukan hanya pada kita tetapi juga to the next 7 generation ataupun 150 years in future. Jadi boleh tak malam ni kan kita renung sedikit. Sebenarnya apa yang kita makan ni akan mempengaruhi generasi kita 150 tahun yang akan datang lah. Alright. So 150 years, 7 generation. So ada kajian, ada paper yang mengatakan apa berlaku keadaan ini especially untuk ibu yang mengandung. So dia memang sangat mempengaruhi the genetik lah. Alright. So apa itu genetic letter, nanti Coach Rosmi boleh google lah. Alright, dia punya kromosom and the pairing lah. Saya bukan orang yang pakar dalam genetik, tetapi apa yang saya faham, makanan kita mempengaruhi. Alright, so sebenarnya kenapa kita makan? So kita makan adalah kerana badan kita perlu untuk berfungsi dengan baik, untuk berfungsi secara optimum. Bukan untuk memenuhi kehendak nafsu, tetapi merupakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita renung kembali, kita tengok kembali kenapa kita makan? Okey, kerana kita nak badan kita sihat. Jadi hari ini kalau kita tengok, macam tadi Kak Yan dah jawab, apa kaitan pemakanan dengan penyakit? So, kita terbalik tau. Kebanyakan penyakit yang kita ada hari ini adalah berpunca daripada pemakanan kita. So, sebenarnya kat mana silap kita? Alright, kat mana kita punya sistem kita tu berlaku kesilapan di mana? Alright. Okey, jadi kita tengok sikit apakah akhlak dalam menikmati makanan. Pertama adalah bila kita menikmati makanan, of course makanan itu adalah untuk memastikan bahawa kita ni sentiasa dalam keadaan sihat. Tubuh badan kita mesti kena sihat. Makanan yang kita makan adalah penting untuk memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita. Jadi kenapa kita kena makan? Kenapa kita kena sihat?
So kita kena tengok kembali apakah 5 perkara wajib yang patut, yang perlu dijaga oleh orang Islam, iaitu memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara keselamatan badan, memelihara keturunan dan maruah dan juga memelihara harta. Jadi memang kita wajib sihat. Kita wajib sihat. Okay, right. So seterusnya. Makan berlebihan. Okay. So sebenarnya ilmu pemakanan ni bukan je dalam buku-buku teks nutrition punya buku teks. Kalau kita tengok kaji balik dalam kitab-kitab memang dah ada cerita tentang pemakanan dalam kitab Penawar Bagi Hati contohnya. Alright? Ada digariskan bagaimana kita perlu menjaga perut. Kenapa kita perlu mensyukuri nikmat perut kan? So antara penyebabnya adalah apabila kita makan banyak, badan kita jadi lemah. Betul lah kan? Bila kita makan banyak, bukan kita sebut macam mengantuk kan? Tak boleh buat kerja macam Kak Ayah cakap tadi kan? Dah makan tu mengantuk, rasa nak tidur, rasa tak boleh buat kerja. So makan berlebihan menyebabkan hati kita rosak, malas kita nak beribadat, syahwat tidak terkawal dan otak kita menjadi lemah. So sebenarnya kalau kita compare kan, kita terlampau kenyang dengan kita terlampau lapar. Sebenarnya kalau kita belajar lebih baik dalam keadaan yang lapar berbanding daripada keadaan kenyang. Sebab lapar tu lebih banyak, kita lebih concentrate lah. So kita lebih banyak pick up, lebih banyak dapat ilmunya. Alright, so amalan Rasulullah adalah makan apabila terasa lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. So kita tanyalah diri kita hari ni, adakah kita makan tu bila kita rasa lapar tu, ataupun pernahkah kita makan dalam keadaan yang terlampau lapar tu, kita makan lepas tu kita berhenti sebelum kita rasa kenyang. Rasanya macam mana? Boleh lihat diri sendirilah. Okay, macam mana cuba kita renung-renungkan. Pernah tak kita makan sampai kenyang, sampai terduduk, sampai tak boleh bernafas kan? Okay. So sebenarnya makanan ni bukan hanya untuk menjaga kesihatan tetapi juga sangat penting untuk membentuk kepribadian dan karakter seseorang. Jadi sebenarnya amalan Rasulullah tu sangatlah patut kita ikuti sebab daripada makanan tu sendiri kita boleh dia bukan saja membentuk kesihatan kita tetapi juga sebenarnya membentuk kepribadian dan karakter kita. Alright? Okay, next. So kesihatan adalah nikmat yang sering kita lupakan. Jadi kesihatan ni adalah amanah. Kesihatan ni sebesar-besar rahmat Allah. So perkara utama yang akan dipersoalkan di akhirat nanti. So kalau kita tak sihat lah, contoh saya selalu cakap macam usahawan kan. Sebab lately ni banyak terlibat dengan usahawan kan. Kita sibuk cari rezeki, sibuk sale lah, cari sale kan, sampai kita lupa tentang kesihatan. So akhirnya kekayaan yang kita kumpul tu adalah untuk membayar kita punya bil. Jadi kita tak ada masa nak enjoy, dah lah stres kan, nak cari sale, nak fikir tu, nak fikir ni, nak buat promotion, nak buat planning lah. But at the end, apa yang kita ada, kita habiskan untuk membayar bil-bil kita. Jadi perkara pertama yang kita kena fikirkan adalah kesihatan. So bila tak ada kesihatan, of course kearifan tak ada, seni tak muncul, kekuatan tak ada, kekayaan sudah tidak menjadi tak berguna lagi. Alright? Okay. So sebaik-baik ubat adalah mengatur cara makan kita. So seperti yang kita tahulah Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang anak Adam mengisi bekas yang lebih buruk dari perutnya. Sebenarnya bila kita makan 1/3 isilah 1/3 dengan makanan, 1/3 dengan minuman dan 1/3 lagi untuk bernafas. So itu memang saya rasa semua orang tahulah. Semua orang tahu tu, tetapi kenapa masa kita makan tu kita lupa tentang semua benda tu. Kita lupa kita nak makan, nak isi dengan air, nak isi dengan makanan. Sebab bila tengok makanan depan mata tu, kita terus lupa semua benda. So itulah nama mindless eating. So malam ni kita nak share macam mana sebenarnya mindful eating. Alright? Okay. So seperti yang kita tahu tadilah, kita perlu sihat. Memang kita tak boleh nak argue lagi.
Kita tak boleh cakap tak apalah sakit nanti ada ubat, tak apalah kalau nanti pergi hospital. So tak boleh cakap macam tu sebab kita perlu sihat kerana kita ada banyak tanggungjawab yang kita kena lakukan. Kita ada banyak visi, kita ada banyak matlamat yang kita nak capai. Jadi perkara pertama adalah mesti kena sihat. Alright? So bila kita nak sihat, kita kena jaga adab dengan diri kita. Apa adab dengan diri sendiri? Yang pertama mestilah jaga kebersihan. Right? So itu memang kita tahulah menjaga kebersihan sebagai daripada iman kan. Seorang Muslim harus jaga kebersihan. Yang kedua menjaga makan dan minum. Alright, ini kadang-kadang kita lupa. Kita terlampau sibuk bekerja sampai kita lupa nak makan. Kadang-kadang kita makan apa je yang ada. Kadang-kadang kita makan sambil kita buat kerja. Sedangkan makanan itu adalah satu a fuel tahu untuk badan kita. Alright, satu yang kita perlukan untuk sel kita, untuk organ kita and untuk the whole body kita untuk berfungsi dengan lebih baik lah. Alright. Dan yang ketiga adalah menjaga kesihatan. Of course lah. Bila kita sebut pasal kesihatan, ada 4 komponen penting yang kita kena beri perhatian. Yang pertama adalah penjagaan fizikal, emosi, akli dan juga rohani. So ini semua bukanlah perkara yang baru. Bukanlah perkara yang baru dalam ajaran kita, ajaran Islam. Memang dah ada dinyatakan tentang perkara-perkara ini. Jadi pada malam ni saya lebih fokus kepada penjagaan fizikal, which is pemakanan. Banyak lagi jaga fizikal ni dah ada senaman, ada makanan. So saya cuma zoom kepada penjagaan pemakanan sahaja. Okey, so tadi saya ada minta suruh bawa buah kan? Ada ke buah bawa semua? Ada yang bawa buah tak? Boleh tak tunjuk? Boleh tak tunjuk? So kita nak buat satu aktiviti nama dia mindful eating. So apa maksudnya mindful eating tu? Ataupun saya bagi masa lah 1 minit. 1 minit. Siapa yang tak sediakan buah, siapa tak sediakan makanan, boleh je ambil apa je makanan, makanan solid. Jangan minuman lah, makanan solid. Boleh tak? Kita sama-sama praktis sebab mindful eating ni dia kena praktis. Dia tak boleh saya cakap. Boleh ke? Jomlah, spotting lah. Saya tengok Tuan Zakaria ada bawa buah ya. Okey, apple. Apple merah macam gambar saya. Kak Yan ada bawa buah apa Kak Yan? Timun boleh, boleh je. Oh, makan nasi ayam penyet. Nasi pun boleh. Dia tak kisah, jadi makanan tu adalah solid lah, bukan minuman. Alright. Semua dah ada makanan ke? Dah ada anything? Dia buat ke? Ada ke? Hello. Saya bagi masa sikit lah kot nak pergi ambil makanan kan. Sebab lapar. Kak Yan sediakan daging. Wah, Tuan Bahagia pun ada. Okay. So, pisang okey. Alright. Ada ke yang semua dah ada makanan ya? Semua dah boleh kita mula? Boleh. Alright. So, apa yang saya maksudkan? Apakah sebenarnya mindful eating? Okay. Yang pertama sekali, apabila kita nak makan lah, right? Apa yang saya nak dah buat adalah, yang pertama kita sebagai Muslim, kita sebagai orang Islam lah, kita kena pertama adalah awareness yang kita nak makan. Apa yang kita kena buat adalah, of course, baca bismillah. Tetapi baca bukan setakat baca, memang kita baca bismillahirrahmanirrahim kan, tapi kita baca dengan meaning dia. So maknanya kita baca sambil kita mendalami. Alright, bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Dan selama ni kita baca doa makan, apakah sebenarnya yang kita faham tentang doa makan tu? So mindful eating adalah konsep daripada Mak Saleh, tapi saya membuatnya dalam bentuk kita lah sebagai seorang Islam. Okay.
So yang pertama adalah nikmat syukur, nikmat rezeki. Bila kita tengok makanan tu, so kita bersyukur. Right? Alhamdulillah, kita tengok makanan tu, kita tahu bahawa kita sekarang nak makan dan kita aware, kita ada makanan dan kita ada rezeki yang Allah bagi kat kita. So sebab itulah kita baca doa makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. So bila dah kita baca doa tu, kita tengok dulu makanan. So tengok dia bukan setakat tengok. Kalau saya buat program, saya akan selalu cakap macam ni. Bila kita tengok makanan dan kita sebenarnya sedang berfikir, kita decide sebenarnya makanan ni apa. So katakanlah sekarang tengah tengok apple kan. So Dah ni adalah termakan coach, dah termakan sikit. Mana? kekayaan. Okay, so dia adalah apple. Alright, so macam mana rupa dia, bentuk dia kan. And then yang kedua adalah kita gigit. Contoh gigit lah apple tu. Okay, bila kita gigit, sebenarnya semasa kita gigit tu, yang terlibat adalah enzim dalam badan kita, hormon dalam badan kita. Alright, so kita akan rasa air liur kita meleleh keluar kan. Lepas tu Aku dah tengok. apa Masak. dia? Bila kita kunyah, so kita rasa tak dia ada makanan tu, kita feel the taste of the food. Betul tak? So kita rasa makanan tu and then kita enjoy, kita chew, kita kunyah makanan tu. And then it takes a few moment lah, okay? Dia bukan masa masuk tu terus telan. Sebenarnya kita kunyah dan kita rasa dan it takes a few moment untuk kita telan. Alright, so itu adalah step yang kedua. Step yang pertama adalah awareness. Kita faham tadi. Kedua adalah kita makan, kita nikmati, kita merasa nikmatnya makanan tu dan kita telan. Dan bila kita telan, kita kunyah lagi dan kita same proses. So proses kunyah tu berapa lama? Berapa lama kita kunyah bergantung kepada bergantung kepada diri kita lah. Alright, saya tak cakap 40 kali, 50 kali, tapi kalau dalam ilmu mindfulness dia antara 30 ke 50 kali. So bergantung kepada jenis makanan. Alright. Alright, so bila kita kunyah dan kita telan, and then after kita telan, sebenarnya kita tune into our body. So maknanya kita tengok sebenarnya kita dah rasa kenyang ke ataupun macam mana, dah masih rasa lapar atau dah kenyang. So that's why proses makan tu adalah disarankan 20 minit. Sebab apa 20 minit? Sebab bila kita makan dalam masa 20 minit, barulah hormon kenyang kita iaitu hormon leptin kita akan keluar. So hormon leptin tu peranan dia adalah nak bagi tahu, oh kita dah kenyang dah, jadi tak perlu makan lagi, stop makan lagi. So itulah maksudnya mindful eating. So mindful eating maksudnya kita aware, kita bersyukur. Pertama dah kita bersyukur sebab kita orang Islam kan, kita bersyukur tengok pada makanan kita. Okay, syukur dengan nikmat rezeki. Lepas tu kita tengok makanan, kita understand apa dia punya makanan, bentuk makanan tu. Kita gigit, kita kunyah, kita nikmati the process dan kita telan. Alright, so itulah maksudnya mindful eating. Tetapi hari ini saya nak tanya berapa ramai yang melalui proses tu semasa makan? Tak. So, Belum. belum. Okey, agaknya apa efeknya? Kenapa mindful eating ni sangat penting? Laju sampai. Tak rasa makan. Sebab tu kadang-kadang bila kita makan, kita tak rasa pun kita makan. Sebab itulah masalah craving kan. So alah kenapa tak kenyang. Kita tak rasa satiety tau. Kita makan sebab kadang-kadang kita tadi dah makan ke belum? Kita ni sebenarnya makan apa tadi? Sampai kita lupa makan apa. Kita lupa berapa banyak. Jadi so itulah pentingnya untuk kita faham kenapa konsep mindful eating ni sangat-sangat penting. Dan benda ni bukan benda baru. Benda ni memang dah ada pun dalam ajaran Rasulullah. Adab-adab ketika makan. Kunyah berapa kali. Baca bismillah. Baca doa makan. Semua tu adalah a mindful eating concept yang telah diajar oleh
agama kita. Alright? Tetapi kita mungkin terlupalah kot. Okay, pertama sekali, why practice mindful eating? Sebab kita kena faham the connection of the mind and body. Alright? Dalam pemakanan pun ada connection of mind and body. So bila kita tak sedar lah, alright, when our mind is tuned out during meal time. So maknanya kita makan sambil kita tengok tengok telefon, sambil borak, sambil meeting, sambil buat kerja, sambil memandu. Sebenarnya itu akan menyebabkan kita punya digestive process kita less effective, up 30 to 40%. So ini yang boleh menyebabkan masalah-masalah yang berkaitan dengan bowel kita, bloating lah, kembung lah, masalah dengan kita punya sistem penghadaman. So kenapa? Okay, ni agak saintifik tapi saya nak share lah. Alright, so apa yang you all nampak ni adalah PSN. Yang mana dia sangat berkait dengan kita punya proses makan. So bila kita makan, sebenarnya kita lebih kurang 300 ke 400 hormon dan juga kita punya enzim terlibat dalam proses kita nak makan tu. So kalau kita tak sedar ataupun kita tak aware ataupun kita tak bagi signal dekat badan kita yang kita sekarang tengah makan, so kita tak sedar yang kita sedang makan, especially kalau kita tengah buat something else. Alright, dia akan memberi kesan kepada kita punya PSN dan juga SN punya sistem. Sebab kita tengok SN punya sistem tu, dia akan menyebabkan inhibit kita punya activity of stomach, di mana kita perlukan masa tu. Sebab bila kita makan, kita nak air liur tu meleleh keluar supaya kita punya enzim penghadaman. Lepas tu kita nak kita punya gastric juice tu keluar supaya makanan tu dapat dihadam dan sebagainya. Dan keadaan ini tidak berlaku apabila kita tak sedar sebenarnya kita tengah makan ataupun kita tak aware ataupun kita tak mindful. Alright? So why practice mindful eating? Because the mind-body connection plays a very important role in our ability to accurately assess hunger and fullness. So bila kita makan, sebenarnya apa yang berlaku dalam badan kita adalah hormon kenyang, hormon lapar. Semua faham hormon kenyang, hormon lapar. Hormon lapar ni bila ada hormon tu kita akan rasa lapar lah. So bila hormon kenyang, bila kita makan at certain level, dia akan keluar hormon leptin lah. Tapi ada setengah orang dia ada resistant pada hormon leptin. So maknanya dia makan pun hormon leptin tak keluar. Jadi dia asyik nak makan aja. Dan ada orang pula dia punya hormon ghrelin tu, hormon lapar, saya selalu panggil dia hantu ghrelin sebab dia ghost kan. So ghrelin tu dia asyik keluar je, especially kalau kita kurang tidur, selalu stres dan sebagainya. Tu menyebabkan kita asyik rasa lapar je walaupun dah makan. Alright. So mindful eating is a powerful, it keeps you in the present and can help you facilitate change. Alright. Okay, so sekarang ni kita nak tanyalah, macam mana kita nak tahu bila kita nak makan? Terima kasih Tuan Encik Malik. Saya tak ada masa, malah sikit je. So saya share sikit je. Badan banyak hormon lapar. Okay. So ada orang kata kita kena makan 3 kali, kita kena makan 5 kali, kita kena makan ikut waktu. Okay. Saya tak against sebenarnya. Alright. Saya bukanlah cakap tak boleh makan 3 kali, tak boleh makan 5 kali. So makan ketika rasa lapar. So sebenarnya saya sedang buat skala lapar lah sebenarnya, tapi belum siap. So nanti kalau siap saya boleh war-warkan. Skala lapar ni sebenarnya nak tahulah dia antara 1 hingga 10 dekat level mana yang kita kena makan. So dia ada skala yang kita tahu okay bila kita lapar. So makan ketika rasa lapar. Dia ada lapar sikit, ada yang lapar terlampau lapar. Especially kalau orang dah buat IF sampai 3-4 hari tu, saya pun tak tahulah apa dia punya kelaparan dia tu macam manalah. Tapi saya berpegang kepada body signal. So listen to your body. Sebab setiap orang tak sama. Kita tak boleh ambil dia bukan fit satu benda tu for everyone. So it's a personalization. Sebab hormon kita tak sama, enzim kita tak sama. Jadi kita tak boleh nak cakap, okay, pukul 8 mesti kena breakfast. Pukul 12 mesti kena lunch. Alright, so apa yang kita faham adalah pertama, listen to your body.
Alright, so maknanya bila kita makan tu, bila kita rasa dah lapar ke ataupun mungkin rasa lapar sikit, macam tu, okay, kita makan. So it doesn't matter pukul berapa. Alright, cuma of course lah kita kena faham juga kalau malam tu, kalau dah lapar je manjang tu, maybe something wrong with kita punya sistem lah. Alright. Okay, so bila waktu makan, how do you know when it's time to eat? Okay, bergantung kepada badan kita. So please listen to your body. Sebab bila kita lapar, masa tu hormon kita dah keluar. Hormon ghrelin keluar. So dia akan cakap kita, it's time for you to eat. So hormon leptin keluar. Okay, it's time for you to stop eating. Alright. So next, hunger versus satiety. How to tell if you are hungry? Okay, physical sign lah. The desire to eat doesn't go. Maksudnya kita rasa macam pertama kita rasa perut tu mungkin lah ada bunyi sikit kan. So kita tengok makanan tu rasa macam ya Allah sedapnya. Okay. Tapi kalau kita tengok makanan tu sedap, dia ada banyak faktor. Alright. Kalau makanan tu bau pun dia boleh menyebabkan sedap lah. Tapi first thing adalah kita lihat pada physical badan kita lah. Alright, makan macam mana? Ada kita rasa lapar tak? Okay. So, itu adalah rasa apa? Macam mana kita nak tahu rasa lapar lah. Alright. Okay, most people need to eat every 3-4 hours while awake. So, it depends. Kalau tanya saya, kalau contoh macam program, banyak saya buat program, saya sebenarnya depends pada personalization. So, you tell me. Bukan saya yang bagi tahu, you tell me macam apa yang you rasa bila you rasa lapar. Alright. So bila you makan, macam mana you punya conditions lah. Alright. Okay, so apa yang patut saya makan? So sekarang saya back to mindful eating tadi. Perkara pertama yang saya cakap tadi pertama adalah tengok makanan. Selain daripada kita syukur pada nikmat Allah, okay, berterima kasih atas rezeki yang Allah bagi. Yang kedua adalah kita fikir, adakah makanan tu bagus untuk saya? Apabila saya makan, apa yang akan jadi pada saya? Adakah makanan ini memberi banyak kebaikan untuk saya? Adakah makanan ini memudaratkan saya? Adakah makanan ini boleh membuat saya sihat? Atau mungkin makanan ini boleh membuat saya jauh daripada sihat? Sebab kalau dari segi ilmu, semua orang dah tahu dah. Okay? Makanan semula jadi tu macam mana? Makanan terproses tu macam mana? Karbohidrat ringkas tu macam mana? Okay, biskut dia banyak krim tu bagus ke? Ataupun biskut yang high fiber tu lebih bagus? Roti yang banyak coklat, roti yang berkrim tu lebih bagus? Ataupun roti yang ada karbohidrat kompleks ni, ada apa fiber, ada chia seed, which one is better? So, I think kita punya conscious memang boleh buat decision. Alright? So, ini contoh lah. Contoh macam mana kita nak amalkan mindful eating, pemakanan sihat. Protein. So, kita ada protein versus tumbuhan. Protein versus haiwan. Lemak tepu. Okay, kalau lemak tepu tu yang minyak goreng-goreng, fried food, fast food, all those things adalah lemak tepu. Lemak tak tepu adalah dalam kita punya kekacang, minyak zaitun, ikan, avocado. So, this is all the knowledge yang you boleh acquire along the way, ataupun knowledge ni sangat banyak. So saya rasa banyak je, ramai je coach-coach yang boleh terangkan tentang ni. Ada banyak je program-program yang boleh terangkan tentang ni. So we are not talking about knowledge here. Alright, sayur-sayuran. Semua orang tahu makan banyak sayur. Even garis WHO pun dah keluarkan garis panduan. 400 gram every day kita kena ambil sayur dan buah. And buah pun ada limit. Tak boleh ambil lebih daripada 2 hidangan. Alright. So sebenarnya apa yang saya nak terangkan malam ni, sebenarnya saya dah sampai to the end. So apa yang saya nak terangkan malam ni adalah dalam satu garisan ini sahaja. So kalau anda tengok dekat sini, antara thought and decision, dia ada satu selang masa yang kita namakan the most valuable mental state, which is the sublime moment, which is the awareness. So apa yang saya terangkan tadi, kenapa kita perlu makan, kenapa orang Islam kena sihat, so kenapa Rasulullah ajar kita cara macam tu, kenapa Rasulullah suruh kita makan macam ni. So it is actually for us to make a decision. Antara thought and decision, dia ada a very thin line. Di tengah-tengah tu yang kita namakan dia adalah sublime moment, which is a few seconds that can change our life. So sebenarnya, it's not about knowledge. It's not about what food to eat. It's not about how much to eat. But it's about what the things in your mind, from the thought to the decision to your action.
So dia sangat-sangatlah nipis. The sideline moment, the awareness, a few second, the decision yang you buat antara pinggan dengan mulut. So that is the moment yang boleh mengubah hidup kita. Alright. So ada soalan? Saya rasa saya tak faham. Saya harap you all faham apa yang saya cuba sampaikan. Bukan ilmu pemakanan yang if you are expected saya cerita tentang karbohidrat, protein. So I am very sorry because saya rasa itu terlampau very straight to the point. You can acquire the knowledge or maybe you can join saya punya mana-mana kelas, but this is the most important thing yang saya nak share dengan anda semualah. Alright? So ada soalan tak? Coach, kalau kita nak makan tu antara mulut dengan pinggan tu, Coach rasa berapa soalan kita nak kena ask ourselves sebelum makan? Okay, yang pertama sekali, of course tanya diri, satu je soalan Kak Yan. Adakah makanan ni boleh memberikan kemudaratan ataupun kebaikan kepada saya? With you punya intelligent punya decision. So you have to make that decision. Because tak kisah sebenarnya kalau kita tengok ramai je coach-coach kurus saya ajar buat program kurus, tapi we are not there. I'm not there. Saya tak ada dekat tepi Kak Yan. Nak cakap Kak Yan tak boleh makan ni. Kak Yan tak boleh macam. It's up to you to make a decision. Right? Betul Puan Maznah. Dia melibatkan decision making. Dia melibatkan belief system. So there's a lot of thing yang kita fikirkan. It's not just nutrition punya macam tu. Kan bila donat depan mata soalnya macam tak nak keluar. Ni bahagia dia masuk gym. So dia pun ada dia punya KPI. Aku tengok tadi dia kata dia sit up berapa kali. Dia ada KPI dia lah. Okay, so any question? Tuan Zaid nak tanya tu pasal tempe. Tempe ni dia termasuk dalam kategori makanan macam mana ni Puan? Protein. Tempe Protein adalah dalam protein dan tempe ni sebenarnya adalah probiotik. Right? Dia adalah probiotik tapi proses kita cara masakkan tu mungkin boleh mengurangkanlah dia punya kandungan good bacteria. Right? Sebenarnya makanan ni banyaklah. Kalau nak cerita tentang ilmu pemakanan tu sangat banyak and it's always evolve. So maknanya there is no truth at that moment. So maksudnya macam ni. Mungkin cerita tentang diet lah. Ada orang kata diet suku separuh is the best. Okay, ada orang cakap IF is the best. Ada orang cakap keto or Atkins or whatever is the best. So pada saya is up to kita punya cara. Okay, kalau kita boleh dengan suku separuh, then you can go ahead. But we have to understand apakah keperluan badan kita. Kita kena tahu keperluan badan kita dulu. Alright. So the rest is actually methods ataupun tools je untuk kita capai that kita punya goals. Makanan apa yang menyebabkan perut bloating? Okay, sebenarnya perut bloating ni dia berkait dengan tadi macam saya dah cerita tadi, okay, Puan Maznah. So first of all adalah everyone ada makanan yang food intolerance lah. Alright. So kita kena faham pertama dia bukan bergantung kepada makanan dia bergantung kepada diri kita. So apa yang kita kena buat adalah pertama we have to have a list ataupun we have to identify ourselves. Kalau saya makan ni saya jadi kembung. So kita kena ada list of food yang kita mungkin intolerance. So benda ni kita jarang kita faham atau kita tahu sebab dia berkait dengan kita punya DNA semualah. Macam saya dah buat, kita ada DNA test lah. Macam saya dah buat DNA test. Saya sebenarnya adalah lactose intolerance. Walaupun saya boleh minum susu, tapi sebenarnya saya lactose intolerance. So that's why sometimes dia menyebabkan there's a lot of things daripada perut bloating. So Puan Maznah kena tengok apakah jenis-jenis makanan yang boleh menyebabkan perut saya bloating. So itu one of the cara. Yang kedua adalah mungkin kena tengok apakah masalah berkaitan dengan sistem penghadaman. So kita ada banyak so yes, itu adalah salah satu dia. Puan Nuzaini dia cerita irritable bowel syndrome. So dia ada banyak penyebab keradangan antara salah satunya. Alright, antara salah satunya adalah keradangan.
Okey, maksudnya kita makan banyak makanan yang boleh menyebabkan badan kita keradangan lah. Antaranya adalah makanan tinggi lemak, makanan tinggi kalori, makanan fast food, makanan processed, all those kind of food. Dan kita ada juga makanan, kita kurang mengambil makanan yang boleh membantu usus kita. Right, sebab kita kena faham dalam usus kita ni ada makhluk bakteria baik, bakteria jahat. Okey. So macam mana kita nak grow the bakteria baik? Apakah makanan-makanan yang boleh membantu usus kita? Okay, so itu semua kita kena ada knowledge lah. Which is saya rasa saya tak sempat lah nak share malam ni. Okay, sebab dia terlampau banyak cerita tentang usus saja pun mungkin dalam 3-4 jam. Cerita tentang pemakanan macam mana nak buat usus kita sihat darah boleh makan apa dan lain makan apa. Okay, sebenarnya kalau kita tengok dia sebenarnya is depend lah. Ada orang follow darah kan, tapi sebenarnya yang paling accurate adalah follow kita punya DNA. Alright, macam Kak Yan ada buat DNA test dengan saya lah. Sebab DNA tu kita boleh tahu ya sebenarnya apakah makanan yang kita boleh makan, apa makanan yang kita sensitif ataupun tak sensitif, dan apakah kekurangan yang patut kita ambil lah daripada pemakanan kita. Alright, yang darah tu saya tak ada komen lah sebab saya kurang knowledge dari segi pemakanan untuk darah. Tapi kalau based on DNA, yes, kita memang ada buat DNA test lah. Alright, okay. So, Puan Mazna, okay, alright. So, boleh list lah, alright. Apa lagi? Okay, terima kasih Akak Digital kerana join. Alright. Okay, terima kasih. Sedar dan faham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, so tak ada soalan. Ada lagi soalan ke? Ada masa lagi Kak Yan? Oh, dah habis dah. Alright. Okay, so boleh tak saya ada letak link tree dekat situ. Saya nak minta siapa yang join malam ni boleh tak bagi saya sedikit review untuk bantu saya lah. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Okay, so boleh masuk dekat link tree lah, dekat review and comment. Terima kasih banyak. Harap segala yang sharing malam ni dapat membantu sedikit sebanyak lah faham lah tentang mindful eating. And hopefully kita boleh berjumpa lagi di another session. Thank you Kak Yan for the opportunity. So mohon ampun dan maaf anda ada salah silap, itu adalah datangnya daripada saya. Dan apa yang saya nak share adalah sedikit saja ilmu ya Allah daripada Allah. Alright. Okay. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Thank you Kak Yan. Baiklah, terima kasih. Kita akan ucapkan pada soal proses tadi.